Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam petang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saya ucapkan kepada semua penonton video kami pada kali ini. Jadi pada hari ini kami bertiga, itu saya Muhammad Amin Azmi dan Hakim Saimi serta Luqman Shah. Kami bertiga akan membentangkan tentang dapatan kami mengenai sejarah kerajaan Abbasiyah serta sumbangan-sumbangannya terhadap tamadun dunia. Okay, so first kali saya akan mulakan berkaitan dengan latar belakang kerajaan Abbasiyah. Okay, so kerajaan Abbasiyah ni dia sebenarnya diasaskan pada tahun 750 Masihi selepas revolusi Abbasiyah yang telah dimulakan oleh Ali bin Abdullah, yang mana revolusi ini bertujuan untuk menentang pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. Kerana kita tahu sebelum kerajaan Abbasiyah ini dimulakan, wujudnya kerajaan Bani Umayyah, dan dalam kerajaan Bani Umayyah ini berlakunya satu diskriminasi terhadap golongan Mawali, iaitu golongan bangsa bukan Arab. Jadi dalam kerajaan Bani Umayyah pada ketika itu, Ali bin Abdul telah melihat perkara ini sebagai satu kegejaman yang dilakukan terhadap golongan minoriti. Jadi beliau telah memulakan satu revolusi untuk mengangkat suara mereka, seterusnya menghapuskan pemerintahan Bani Umayyah yang dilihat resis terhadap golongan Mawali. Keturunan khalifah dalam kerajaan Abbasiyah ini berasal dari susugala bapa saudara Nabi Muhammad SAW, iaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Kerajaan Abbasiyah ini telah berpusat di Baghdad dan dia merupakan sebuah kerajaan yang berperangan untuk mewujudkan tamadun Islam yang gemilang. Sewaktu zaman pemerintahan kerajaan Abbasiyah ini, Islam dikenali dalam era the golden age of Islam, di mana pada ketika ini ramai ilmuwan-ilmuwan dan tokoh-tokoh yang terkenal pada ketika ini dilahirkan hasil daripada kegiatan pendidikan dan keintelektualan yang ada dalam kerajaan Bani Abbasiyah ini. Seterusnya saya sambung kepada Luqman Shah. Ya, minta maaf tadi ada iklan sebentar. Okay, so sekarang kita dah tahu tentang latar belakang kerajaan Abbasiyah. Jadi kita akan teruskan dengan corak pemerintahan kerajaan Abbasiyah ini, bagaimana dia punya gerak kerja dalam pentadbiran yang akan diteruskan oleh partner saya yang berdua ini, Luqman Shah dan Hakim Saimi. Silakan. Baiklah, dalam corak pemerintahan Abbasiyah ni ada terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian saya adalah Al-Wazir, bahagian Hakim Ad-Dawawin, dan saya akan menerangkan tentang khalifah-khalifah yang ada dalam kerajaan Bani Abbasiyah ini. Baiklah, pertama sekali saya akan menerangkan serba sedikit berkaitan dengan Al-Wazir. Apa itu Al-Wazir? Jadi senang cerita dalam sudut bahasa, wazir itu sendiri bermaksud menteri, ataupun pada zaman kerajaan Abbasiyah sahaja menggunakan istilah Al-Wazir ataupun wazir ini sebagai salah satu tanda ataupun petunjuk kepada istilah Perdana Menteri yang digunakan pada zaman kini. Jadi menteri itu berfungsi sebagai pembantu kepada raja yang ada pada zaman itu dan merupakan ketua pentadbiran dan juga ketua eksekutif kerajaan Abbasiyah pada ketika itu. Itu saja secara ringkas yang saya boleh terangkan. Okey, seterusnya ialah corak pemerintahan kerajaan Abbasiyah yang jelasnya menunjukkan kegemilangan kerajaan itu sendiri dengan adanya penubuhan Ad-Dawawin. Jadi apa itu Ad-Dawawin? Ad-Dawawin ini secara ringkasnya untuk kita faham, pada era ini kita kenali sebagai jabatan-jabatan kerajaan. Dan diwan ini telah muncul sejak zaman Khulafa Rashidin, iaitu pada zaman Umar Al-Khattab, dan diteruskan lagi oleh Muawiyah sehingga kerajaan Abbasiyah telah mencapai puncak kegemilangannya. Jadi dengan pengenalan terhadap jabatan-jabatan kerajaan ini telah terdapat pelbagai jabatan yang telah dibangunkan dan diperkenalkan, seperti Jabatan Perhubungan, Jabatan Audit, Jabatan Polis dan juga jabatan-jabatan lain. Dan antara jabatan-jabatan yang utama yang terdapat ketika pada era kegemilangan kerajaan Abbasiyah ialah Dewan Al-Jundi, Dewan Al-Farash, Dewan Al-Rasail, Dewan Al-Sawafi dan juga Dewan Al-Sil. Namun begitu, terdapat 2 dewan utama yang mendapat tumpuan sepenuhnya oleh khalifah pada zaman Abbasiyah, iaitu Dewan Al-Jundi dan Dewan Al-Farash. Dan yang menariknya, kesemua dewan ini berada di bawah seliaan Al-Kutab. Jadi apa yang dikaitkan dengan Al-Kutab? Al-Kutab ni merupakan satu badan ataupun satu pertubuhan yang ditubuhkan oleh orang Arab sebelum kedatangan Islam lagi.
dan mana fokus Al-Kutab ni adalah fokus kepada bidang pendidikan, dan terdapat objektif utama Al-Kutab iaitu untuk menghafal Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Dan seterusnya, setelah mereka menghadapi tahap tersebut, akan diteruskan kepada tahap pembelajaran seperti ilmu hisab dan juga ilmu-ilmu lain. Dan untuk saya bagi gambaran bagaimana Al-Kutab ni ialah diibaratkan seperti satu lampiran dan kemudian ada seperti kemah. Jadi Al-Kutab ni dibangunkan oleh para pembesar di berhampiran kawasan-kawasan masjid, dan kawasan Al-Kutab ini adalah semakin membesar apabila semakin ramai orang yang menuntut ilmu di bawah Al-Kutab tersebut. Dan terdapat satu Al-Kutab yang terbesar, iaitu Kutab Abil Qaisar Al-Bakhir di Baghdad, yang mana kutab itu boleh menampung kira-kira 3,000 orang pada satu masa. Dan seterusnya saya akan menerangkan mengenai dua dewan utama, iaitu Dewan Al-Jundi dan juga Dewan Al-Kharash. Dewan Al-Jundi ini merupakan jabatan ketenteraan, dan apabila dikaitkan dengan ketenteraan, jelasnya jabatan ini berperanan untuk menguruskan segala hal ehwal ketenteraan bagi mempertahankan kerajaan Abbasiyah. Dan antara skop ataupun bidang tugas Dewan Al-Jundi ini adalah untuk menyediakan keperluan asas bagi tentera, menyediakan lantikan dan juga keperluan-keperluan lain bagi setiap pengambilan tentera, dan seterusnya ialah memberi gaji kepada tentera. Dan Dewan ini telah diasaskan oleh Umar bin Al-Khattab dan dimasukkan oleh Muawiyah. Dan seterusnya ialah Dewan Al-Jundi ini dibangunkan dan diperkenalkan bagi mempertahankan negara daripada ancaman orang bukan Islam, di mana orang-orang awam juga turut berkhidmat bersama para tentera bagi melindungi kerajaan. Seterusnya ialah Dewan Al-Kharash. Dewan Al-Kharash ini dikenali sebagai Jabatan Pencukaian. So, kalau kita pada era ini kita kenali sebagai Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun LHDN, di mana Dewan Al-Kharash ini berperanan untuk mengutip segala hasil cukai yang dikeluarkan daripada bidang pertanian. Dan terdapat seorang pegawai yang akan dilantik yang akan diuruskan untuk mengutip segala cukai-cukai yang ada. Yang menariknya, kadar Kharash di setiap kawasan pada kerajaan Abbasiyah adalah tidak sama. Terdapat kawasan yang tinggi kadar cukainya dan terdapat juga kawasan yang kadar cukainya adalah rendah. Jadi Kharash ni berperanan penting dalam sektor ekonomi, kerana apabila adanya kekuatan daripada sumber pengutipan cukai, maka ekonomi kerajaan Abbasiyah semakin stabil. Dan Dewan Al-Kharash ini telah menyebabkan perubahan dari segi pemerintahan Khulafah dan juga Umayyah. Jadi seterusnya kita akan beralih kepada Amir untuk penjelasan mengenai Khalifah. Sekarang tadi kita dah dengar tentang anak-anak buah dalam struktur pentadbiran. So sekarang ni saya akan terangkan tentang dia punya ketua pula dalam pentadbiran. Bukan dalam pentadbiran, dalam pemerintahan negara. Okay, so iaitu Khalifah. Khalifah ni dalam kerajaan Abbasiyah dia sama macam Sultan kalau kita tengok pada zaman sekarang. Dia adalah ketua negara, tapi aspek-aspek pentadbiran tidak akan diuruskan oleh beliau, tetapi akan diuruskan seperti Luqman dan Hakim cakap, menteri dan jabatan-jabatan tertentu. Khalifah ni dalam kerajaan Abbasiyah peranan dia merupakan puncak kekuasaan yang tertinggi, yang mana dia berperanan untuk mengesahkan setiap arahan yang dikeluarkan, setiap nasihat ataupun carangan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri untuk diberikan kepada jabatan-jabatan tertentu bagi memastikan kelancaran dalam pentadbiran dan pemerintahan sesebuah negara. Penting untuk kita tahu bahawa dalam kerajaan Abbasiyah ini telah berlaku perubahan dalam sistem pemilihan khalifah, kerana sebelum kerajaan Abbasiyah pemilihan khalifah dilakukan secara demokrasi ataupun pemilihan wakil. Tapi dalam kerajaan Abbasiyah ini pemilihan khalifah telah diubah kepada sistem monarki, iaitu pewarisan. Mana kata contoh, kalau kata bapaknya jadi khalifah, maka khalifah seterusnya akan mungkin jatuh tanggungjawab kepada anaknya. Okay, so dalam kerajaan Abbasiyah ni ada jumlah sebanyak 37 orang khalifah, dan antara khalifah-khalifah yang terkenal termasuklah Khalifah Abu Al-Abbas Abdullah As-Sabah, iaitu khalifah pertama kerajaan Abbasiyah, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur,
Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Khalifah Al-Ma'mun. Dan fakta di sini adalah Al-Ma'mun merupakan anak kepada Harun Ar-Rasyid. Dan khalifah-khalifah ini mereka telah dilihat sebagai khalifah yang berjasa kerana banyak sumbangan mereka dalam kerajaan Abbasiyah itu, baik dari segi pentadbiran maupun dari segi sosial dan juga ekonomi. Ada sumbangan yang diberikan oleh setiap khalifah-khalifah ini bagi memastikan kerajaan Abbasiyah tetap unggul berbanding kerajaan-kerajaan yang sekitar. Okey, saya rasa cukup untuk kita tahu tentang latar belakang kerajaan Abbasiyah. Sekarang mari kita lihat kepada sumbangan-sumbangan yang telah diberikan oleh kerajaan Abbasiyah kepada tamadun-tamadun lain. So first kali kita akan mulakan dengan Mulakanlah. Baiklah. Ramai yang terpunya, tapi tak apa, saya yang teruskan. Jadi kita bergerak kepada sumbangan. Jadi apa sumbangan yang akan saya terangkan adalah berkaitan dengan ilmu dan pengetahuan, iaitu senang kata pendidikan lah. Jadi apa sumbangan dia? Yang pertama kita dapat lihat daripada sumbangan khalifah. Kita dapat lihat tadi yang telah diterangkan oleh Amir sebentar tadi, iaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid dan juga Khalifah Al-Ma'mun ni, dia telah telah menubuhkan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah tu senang kata merupakan sebuah perpustakaan ataupun institusi penulisan karya sebagai sebuah institusi keilmuan pada zaman kerajaan Abbasiyah. Jadi dalam Baitul Hikmah tu terdapat banyak penulisan, antaranya adalah penterjemahan karya falsafah dan sains, terutamanya daripada bahasa Yunani kepada bahasa Arab supaya mudah difahami oleh masyarakat pada waktu itulah. Jadi kegiatan penulisan dalam Baitul Hikmah ni berlaku dalam 3 tahap ataupun 3 fasa, iaitu tahap pertama ialah mencatat idea, tahap kedua ialah mengumpul idea yang serupa dalam semua buku, dan yang ketiga adalah mengarang ke dalam bahagian dan bab-bab yang tertentu. Jadi terbagi pada 3 bahagian tadi lah. Jadi orang-orang ataupun penulis-penulis karya ni bukan adalah calon-calon orang. Dia adalah terdiri daripada para ulama, golongan ulama. tak kosong, Tak kosong. Dia ada orang ulama yang mempunyai pengertian ataupun fahaman yang lebih mendalam berkaitan dengan ilmu agama Islam. Jadi dalam penulisan, maafkan saya, bagi saya ambil nafas sikit. Jadi golongan ulama dalam penulisan mereka ni membuat penyusunan hadis dan menghasilkan tulisan dalam bidang fiqh, tafsir dan juga sejarah ataupun sejarah Islam ni kita panggil sebagai sirah. Sejarah Islam, sirah lah. Jadi banyak juga dalam kerajaan Abbasiyah ni melahirkan para ulama yang terkenal. Contohnya pada zaman sekarang ni ada 4 mazhab ataupun 4 pegangan yang masih digunakan, iaitu mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan juga mazhab Hanafi. Jadi dalam penulisan karya itu juga mereka membuat pemisahan antara ilmu tafsir, ilmu sirah dan ilmu hadis. Tapi ada banyak lagi pecahan ilmu. Kita boleh kata ada 11 pecahan ilmu, ataupun dalam pecahan ilmu tu ada tokoh-tokoh tertentu. Jadi banyak pecahan. Jadi banyak tokoh yang kita rasa ilmu sekarang ni bukanlah daripada barat, tetapi daripada ilmu tokoh kerajaan Abbasiyah pada zaman dahulu. Jadi okey, kita bergerak kepada tokoh-tokoh ilmuan lah. Sebab kita ada 11 tokoh, jadi kita tengok ilmu apa yang diperkenalkan pada kerajaan Abbasiyah. Yang pertama kita ada ilmu tafsir, ilmu fiqh, ilmu hadis, penyusunan kitab sunan, ilmu tauhid, ilmu matematik, ilmu falak, ilmu kimia, ilmu fizik, ilmu geografi dan juga ilmu perubatan. Dia banyak ilmu. Orang Islam yang banyak menggunakan ilmu yang diberikan oleh Allah SWT, diterjemahkan dalam bahasa Arab supaya dipahami dan juga diteruskan ke zaman-zaman yang seterusnya hingga ke generasi pada masa kini. Jadi kita tengok satu persatu ilmu apa yang diberikan dan pada zaman kini pun masih digunakan. Yang pertama adalah ilmu tafsir. Ilmu tafsir ni antara tokoh-tokoh yang terlibat dalam ilmu tafsir ni adalah Yahya bin Ziyad dan Ibnu Jarir At-Tabari. So Yahya bin Ziyad ni beliau menggunakan
menggerakkan penyusunan ilmu tafsir yang pertama dalam kitab Ma'ani Al-Quran. Jadi maknanya beliau mentafsir Al-Quran tu supaya mudah difahami. Tafsir tu yang pertama yang dilakukan kitab Al-Ma'ni. Boleh faham Okey, tak apa. Itu gerak yang kedua, iaitu Ibnu Jarir At-Tabari menggunakan kitab tafsir yang kedua, kitab At-Tabari. Yang kedua adalah ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni macam saya terangkan tadi, ada 4 mazhab. 4 imam tu kita tahu terkenal, dan keempat-empat imam ni adalah berasal daripada kerajaan Abbasiyah. Okay, jadi saya tak perlu terangkan lebih lanjut. Dan keempat-empat imam ni adalah berdasarkan pegangan Sunni, ahli sunnah wal jamaah lah. Okay. Yang ketiga ada ilmu hadis. Kalau kita tahu hadis ni ada banyak hadis palsu dan ada hadis sahih. Jadi dalam sekarang kita ada pegangan 2 hadis sahih, iaitu Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Tadi itu lain. Kalau tadi ni tu mungkin dia ada sedikit fahaman, salah faham lah kot. Tapi kita dah belajar, kita proses belajar. Betul. Jadi kita ada Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. So kita pergi ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni ilmu apa? Kata jangan mentauhidkan Allah. Ya, betul. Itu kalau dari segi bahasa tu percaya bahawa satu benda tu adalah satu. Tapi dari segi syarak, bahawa Islam tu Allah itu merupakan yang Maha Esa. Dia bukan, kalau kata Allah tak ada berapa, bukan satu, tapi Allah tu Esa, iaitu tunggal. Kalau satu, sebelumnya ada kosong, selepasnya ada 2. Maknanya Allah ni bukan satu nombor, tapi Allah Maha Esa. Jadi dalam ilmu tauhid ni, dia mengesakan Allah lah dengan ibadat. Dan akidah umat Islam pada kerajaan Abbasiyah itu telah terpesong, tetapi dikembalikan semula akidah tu dengan adanya ilmu tauhid yang diperkenalkan oleh Imam Abu Al-Hasan. Jadi seterusnya ilmu matematik. Wah, menarik. Banyak tambah tolak darab bahagi pun ada. Tambah tolak darab bahagi lebih. Ada perbezaan tak ada. Dia daripada inilah dia guna semua sekali. Mainan ni. Tak ada, ini hanyalah permainan dunia. Tak ada tipu. Jadi matematik ni antara tokoh yang terkenal dalam memperkenalkan ilmu matematik adalah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Pernah dengar kan Al-Khwarizmi? Pernah. Jadi dia memperkenalkan sistem angka dalam abjad Arab. Maknanya Arab kan ada nombor 1, 2 macam tu, 3. Dapat gambaran? Bayangkan. Okay. Jadi dia juga memperkenalkan sifar. Sifar tu kena belajar lebih dalam lah. Dan juga algebra dan algoritma. Jadi algebra tu macam X tambah Y, 2X tambah Y. Algoritma tu X. ya, betul. Lepas tu kita bergerak kepada ilmu yang keenam, iaitu ilmu falak. Ilmu falak ni merupakan ilmu berkaitan dengan apa nak kata? Space. Galaksi lah. NASA. Jadi dalam bahasa Arab ni ilmu falak. Jadi dalam ilmu falak ni, tokoh yang terkenal adalah Al-Batani. Imam Al-Batani, iaitu antara ilmu yang diperkenalkan adalah dia dapat mengukur antara jarak bumi dan juga matahari. Dan juga dia orang yang pertama yang bercipta alat ukur sudut. And then kita pergi kepada yang terakhir lah. Saya cepatkan sikit. Yang terakhir iaitu ilmu perubatan. Jadi ilmu perubatan ni ada seorang yang sangat terkenal sehingga kini. Cuba teka. Siapa? Hakim? Siapa Amir? Nama Ibnu dia. Sina. Ya, pandai. Ibnu Sinar. Jadi banyak perkara yang telah Ibnu Sinar ni terangkan ataupun dia telah buat dalam satu buku. Dia letak dalam satu buku yang bernama The Canon of Medicine. The Canon of Medicine ni telah digunakan dan dirujuk oleh pakar-pakar perubatan selama 600 tahun setelah beliau meninggal. Jadi antara ilmu yang beliau perkenalkan adalah teori berkaitan jangkitan virus. Beliau juga mencipta picagari untuk ubat bius, picagari di antara jari dan picagari. Dan dia juga telah mencipta benang khusus untuk jahitan. Jadi bukan boleh guna benang-benang jahit baju biasa, kena ada benang khusus supaya badan tu boleh terima dan benang tu mudah mereput dalam badan.
Jadi itu saja berkenaan sumbangan tokoh-tokoh ataupun kerajaan Abbasiyah dalam bidang pendidikan. Okay, banyak betul Luqman ni. Ya, banyak. Nampaknya pendidikan memang memainkan peranan yang penting dalam kerajaan Abbasiyah ini. Jadi setelah Luqman, saya pula nak cakap kan. Kali ini saya akan cakap pasal sumbangan yang diberikan oleh kerajaan Abbasiyah dalam bidang politik pula. Okay, so tadi kita tengok pada pendidikan, kali ini kita tengok pada politik. Okay, so sumbangan dalam bidang politik yang diberikan oleh kerajaan Abbasiyah ini. So yang pertama sekali adalah memperkenalkan dasar terbuka dalam pentadbiran. Dasar terbuka dalam pentadbiran ini merujuk kepada pendekatan yang digunakan oleh kerajaan, yang mana kerajaan menyediakan akses terbuka kepada data, maklumat, proses dan keputusan mereka kepada orang ramai. Ini orang kata tafsiran pada zaman sekarang. Makna kata bila sesebuah kerajaan tu guna pakai dasar terbuka, rakyat di negara tersebut boleh tahu virus COVID-19 pada tahun lepas, bagaimana keadaan ICT di negara kita, adakah semakin berkembang ataupun semakin ke belakang. So perkara-perkara macam ni telah disediakan oleh kerajaan supaya rakyat tersebut boleh menilai dengan hati mereka dan jiwa mereka sendiri bagaimana prestasi kerajaan tersebut. Walaupun begitu, konsep dasar terbuka pada zaman kerajaan Abbasiyah itu tidaklah sebagaimana yang moden ini, tapi still ada beberapa nilai yang kita boleh match up dengan konsep dasar terbuka pada dalam pentadbiran moden. Okay, so yang pertama kita boleh tengok bahawa kerajaan Abbasiyah ini dia didukung oleh pelbagai bangsa seperti bangsa Arab dan juga bangsa Parsi. Dan walaupun kerajaan Abbasiyah ini terdiri daripada pelbagai bangsa, perlindungan terhadap semua rakyat, majoriti ataupun minoriti diberikan secara sama dan tiada rakyat yang ketinggalan. Ini membuktikan bahawa tanpa diskriminasi terhadap sesebuah bangsa, kerajaan tersebut dapat mencapai era ketamadunan yang tertinggi. Buktinya, kepelbagaian dalam khalifah yang tidak hanya berasal daripada bangsa Arab telah menjadi salah satu faktor kepada kemunculan pelbagai ilmuwan yang menjadikan kegiatan keilmuan dalam Abbasiyah sebagai teras kepada kerajaan tersebut. Bukan sahaja itu, pembinaan infrastruktur yang menyokong interaksi terbuka juga salah satu contoh dasar terbuka dalam kerajaan Abbasiyah ini, yang mana kita boleh tengok bahawa pembukaan kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan telah membuka peluang kepada rakyat untuk mencuba peluang perdagangan mereka di tempat baru, sekaligus berpeluang untuk mereka meluaskan perniagaan mereka di pasaran baharu, dan ini boleh meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Jadi itu semua yang pertama. Yang kedua adalah kita boleh lihat daripada sistem birokrasi yang efektif. Daripada kerajaan Abbasiyah ini, kita dapat belajar bahawa sistem birokrasi yang efektif dapat meningkatkan kelancaran proses pentadbiran kerajaan, yang mana ia membantu mengekalkan ketertiban, memastikan keberkesanan dalam pengurusan sumber daya dan menyediakan kerangka kerja yang bersesuaian dengan dasar kerajaan. Seperti yang diterangkan oleh saudara Hakim sebentar tadi, kita tahu bahawa dalam kerajaan Abbasiyah ini ada pelbagai jabatan dan ada pelbagai menteri yang mana setiap jabatan dan menteri telah dikhususkan kepada satu bidang kuasa tertentu, dan pengasingan kuasa ini telah membolehkan kerajaan tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada sebarang gangguan. Dan birokrasi yang wujud dalam kerajaan Abbasiyah ini merupakan hierarki yang mengandungi pegawai-pegawai kerajaan, menteri kerajaan dan jentera-jentera kerajaan yang terlibat. Dalam gerak kerja ini, wazir yang merupakan ketua kepada segala jentera pentadbiran merupakan jawatan yang terpenting dalam kerajaan Abbasiyah. Khalifah juga yang merupakan ketua negara juga akan diberikan nasihat oleh Dewan Penasihat yang terdiri daripada ulama, cendekiawan dan pembesar-pembesar yang terpilih. Melalui nasihat ini, ia secara tidak langsung membantu Khalifah untuk menentukan keputusan yang lebih bernas bagi menyelesaikan sesebuah masalah. Okay, so yang ketiga adalah kerajaan Abbasiyah telah memperkenalkan sistem kehakiman yang berasingan, yang mana dalam konteks ini bidang judisiari dalam kerajaan Abbasiyah telah diuruskan oleh badan yang berasingan daripada badan pentadbiran, mana kata menteri tidak akan menguruskan hal kehakiman. Sebaliknya,
sudah terdapat mahkamah dan hakim-hakim yang khusus untuk menjalankan urusan judisiari. Dalam pemisahan kuasa ini semakin jelas kelihatan apabila lantikan jawatan Qadi Al-Qudah dan peranan untuk mengelola hal ehwal dalam mahkamah. Dalam bidang kehakiman Kerajaan Abbasiyah, ijtihad memainkan peranan yang penting sewaktu penetapan hukuman terhadap sesuatu kesalahan. Berkaitan dengan hal-hal jenayah yang dilakukan oleh orang bukan Islam, ia akan diuruskan oleh ketua agama mereka sendiri, dan bagi jenayah yang dilakukan oleh orang Islam, ia akan diuruskan oleh kadi. Kadi ataupun hakim ini dia telah dilantik oleh kerajaan melalui tapisan-tapisan yang ketat dan syarat-syarat yang khusus bagi membolehkan rasionalisasi terhadap sesuatu hukuman berdasarkan undang-undang dibuat secara berhemah, mana kata tak adalah hukuman tersebut dijalankan secara suka-suka. Nak hukum bunuh, terus hukum bunuh tanpa ada alasan yang kukuh di sebalik jatuhan kepada hukuman tersebut. Dan syarat-syarat dalam melantik kadi ini termasuklah orang dewasa yang beragama Islam, waras dan mempunyai pengetahuan yang luas dalam hal ehwal undang-undang. Dan yang keempat pula adalah pentadbiran pusat dan wilayah. Kita berehat sekejap lagi. Kembali dalam podcast kami. Jadi kembali lagi dalam podcast kami pada kali ini. Saya akan sambung dengan sumbangan terakhir Kerajaan Abbasiyah dalam bidang politik. Kita tahu dalam Kerajaan Abbasiyah ini adanya pentadbiran pusat dan wilayah. Pentadbiran pusat dan wilayah ini mana kata pentadbiran besar tu dia diberikan kepada dua. Ada pentadbiran pusat bagi pentadbiran utama, dan ada juga pentadbiran wilayah-wilayah kecil di sekeliling dalam Kerajaan Abbasiyah itu. Di setiap pentadbiran wilayah akan dipertanggungjawabkan seorang gubernur yang dikenali sebagai Amir. Setiap Amir ini akan dilantik, Amir ni jawatan-jawatan. Setiap Amir dilantik atas persetujuan wazir dan bertanggungjawab menguruskan hal ehwal pentadbiran di peringkat wilayah bersama pembesar-pembesar mereka. Kedudukan Amir ini bergantung kepada kebolehan dan hubungan yang dibentuk dengan kerajaan pusat. Jika Amir tersebut mahir berurusan dalam pentadbiran dengan kerajaan pusat, maka wilayahnya akan mendapat kelebihan berbanding wilayah-wilayah lain. Maknanya mungkinlah kalau kata Amir tu pandai berurusan, akan dapat dana lebih sikit daripada kerajaan pentadbiran kerajaan pusat. Kali ketiga kita kembali dalam podcast ini selepas dua azan. Okay, so saya akan sambung berkaitan dengan hubungan Amir dengan kerajaan pusat. So kalau kata Amir tu pandai berurusan dengan kerajaan pusat, maka wilayahnya akan mendapat sedikit kelebihan berbanding wilayah-wilayah lain. Dan setiap Amir ini akan berada di bawah kuasa Diwan Al-Barid. Maksudnya Diwan Al-Barid merupakan satu badan pos yang akan bertanggungjawab menyampaikan surat atau berita dalam jarak tertentu. Senang kita macam Pos Laju dan JNT lah. Cumanya dalam pada ketika ini Dewan Al-Barid ni dia macam dia menyampaikan arahan daripada kerajaan pusat kepada amir-amir sahaja. Dalam konteks pentadbiran wilayah, Dewan Al-Barid berperanan menghubungkan amir di setiap wilayah dengan kerajaan pusat dalam menyampaikan dasar-dasar kerajaan, perintah khalifah ataupun arahan daripada pentadbiran pusat. Dewan Al-Barid juga berperanan untuk mengumpulkan maklumat dan laporan-laporan penting daripada setiap wilayah dan agensi-agensi kerajaan. Pengumpulan maklumat ini membantu khalifah untuk mengetahui keadaan sebenar empayar seterusnya merancang strategi andainya masalah timbul. Maknanya kata daripada maklumat-maklumat yang dikumpulkan di Dewan Al-Barid ini, pemerintah tu boleh tahu, okay, so dekat wilayah ni apa benda yang jadi, dekat wilayah sana apa benda yang berlaku, adakah amir-amir di setiap wilayah tersebut menjalankan tugas dan amanah seperti mana yang dipertanggungjawabkan. So dari sini kita lihat bahawa konsep pengasihan kuasa ini membantu khalifah meringankan beban pentadbiran, kerana setiap wilayah sudah ada pentadbir khusus. Khalifah sebagai ketua hanya perlu mengemasakini setiap perkembangan yang berlaku di setiap wilayah sahaja. So sekian saja sumbangan Kerajaan Abbasiyah dalam bidang politik. Kita teruskan dengan sumbangan Ketua Hakim pula. Jadi saya tidak akan menyampaikan sebarang sumbangan sebab saya yakin semuanya sudah T20. Jadi kita akan teruskan lagi kita punya persembahan mengenai sumbangan Kerajaan Abbasiyah. Kalau tadi Luqman dah ceritakan dari aspek pendidikan dan Amin juga dari aspek politik, maka aspek ini ditunggu-tunggu dan sentiasa menjadi igawan
setiap masyarakat, iaitu dari aspek ekonomi. Jadi sektor utama ekonomi bagi Kerajaan Abbasiyah terbahagi kepada 3, iaitu pertama sektor pertanian, kedua sektor perindustrian dan yang terakhir ialah sektor perdagangan. Jadi khalifah-khalifah pada zaman Kerajaan Abbasiyah telah berfokus kepada ketiga-tiga bidang ini bagi meningkatkan penguasaan ekonomi terhadap masyarakat. Jadi untuk aspek yang pertama iaitu dari bidang pertanian, terdapat usaha-usaha para khalifah untuk memajukan sektor pertanian. Antaranya ialah membina saliran air di kawasan pertanian, melebarkan sungai, parit dan tali air serta menjalankan penyelidikan dalam bidang pertanian untuk meningkatkan lagi mutu pengeluaran. Nanti kita dapat lihat berkaitan dengan bidang pendidikan tadi, di mana terdapat pelbagai ilmuwan yang telah berkembang dalam segala aspek telah membantu dalam bidang pertanian juga, menyebabkan terdapat pelbagai pembangunan dari hasil seperti gandum, biji di kebanyakan negara seperti Mesir, Syam dan juga Baghdad. Jadi seterusnya kita beralih kepada bidang perindustrian, di mana Kerajaan Abbasiyah terkenal sebagai sebuah negara yang maju dalam industri pembuatan. Hal ini dibuktikan dengan pelbagai hasil pembuatan oleh Kerajaan Abbasiyah itu sendiri, seperti pinggan mangkuk yang telah dipasarkan di Mesir dan Syam, barangan kulit dan senjata di Andalus dan Maghribi, dan pembuatan kertas yang telah disebarkan secara meluas di Iraq dan juga Mesir. Jadi hasil daripada pelbagai barang-barangan yang dihasilkan dari bidang perindustrian ini membuktikan bahawa kemampuan dan keupayaan Kerajaan Abbasiyah dalam membina pelbagai perkara dari seluruh aspek, termasuk dari segi perhiasan, kegunaan harian dan juga barangan-barangan lain. Dan yang terakhir ialah aspek perdagangan, di mana aspek perdagangan ini merupakan aspek yang sangat penting kerana hasil-hasil yang telah dibentuk oleh Kerajaan Abbasiyah telah dipasarkan, di mana ia mendorong kepada kejayaan Kerajaan Abbasiyah di peringkat antarabangsa. Jadi di sini pasaran Kerajaan Abbasiyah dalam sektor pembuatan bukan sahaja dipasarkan di peringkat tempatan, malahan malahan ia juga dipasarkan di peringkat antarabangsa. Hal ini kerana terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada kemajuan Kerajaan Abbasiyah dalam bidang perdagangan, seperti pembukaan wilayah-wilayah baru untuk pembukaan pasaran-pasaran baru, perkembangan industri perkapalan yang memudahkan pergerakan ahli-ahli masyarakat dan juga ahli perniagaan untuk bergerak. Kemudian sarjana Muslim banyak menghasilkan karya-karya perniagaan yang menekankan hukum dalam perniagaan, di mana dalam Islam bidang perniagaan merupakan satu bidang yang digalakkan, di mana semua masyarakat dituntut untuk melibatkan diri dalam bidang perniagaan. Dan seterusnya ialah kemahiran perniagaan oleh orang Arab itu sendiri sejak zaman Jahiliyah. Seperti kita tahu, sejak zaman Jahiliyah lagi, masyarakat telah banyak melakukan aktiviti perniagaan seperti menjual batu berhala serta menjalankan aktiviti perniagaan yang bertentangan dengan agama Islam. Namun kemahiran itu telah diambil kira dan diperbaiki mengikut ajaran Islam, sehingga kini kemahiran masyarakat dalam perniagaan telah menjadi salah satu faktor yang menyumbang ke arah kemajuan perdagangan, dan seterusnya telah menaikkan nama Kerajaan Abbasiyah di peringkat antarabangsa. Jadi saya kira kita telah memperkongsikan pelbagai sumbangan dari ketiga-tiga aspek, dari pendidikan, ekonomi dan juga politik. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalu guys. Bye bye.